Ya, Assalamualaikum Dr. Ibrahim Abdul Aziz. Okey, untuk kali ini grup kami akan membentangkan isu pengurusan sebuah organisasi bagi melahirkan semua manusia yang cemerlang. Okey, kami terdiri dalam 5 orang. Saya sendiri Aida Hajrah binti Razak. Dengan ada Saiful Halimi bin Syafi'i, Anas Ahmad bin Buyang Hamid, Nurul Atikah binti Muzamil dan Ahmad Ismail bin Muhammad Nazri. Okey. Isu yang kami akan kupas adalah tentang isu organisasi ini. Okay. Yang untuk yang pertama, masalah organisasi boleh menjadi cabaran bagi beberapa syarikat untuk diatasi kerana mereka berusaha memperbaiki dan mengurus operasi harian mereka. Ia bagi mengenal pasti dan menyelesaikan masalah organisasi yang sangat bermanfaat bagi organisasi dan pekerjaannya. Okey. Dalam penambahbaikan organisasi juga dapat fungsi sebagai motivasi bagi organisasi untuk terus mendorong dalam menyelesaikan penyelesaian baru atau membuat perubahan yang proaktif untuk menghindari masalah yang sama di masa akan datang. Untuk matlamat pula, matlamat disampaikan dengan jelas kepada setiap anggota organisasi untuk kesinambungan dan pertumbuhan jangka masa organisasi. Ia berkait dengan sumber manusia di dalam organisasi. Pengurusan sumber manusia juga disebut sebagai pembangunan sumber manusia di mana para pekerja perlu bersedia untuk mendapatkan usaha terbaik mereka dan meningkatkan prestasi individu dalam membantu dan meningkatkan prestasi organisasi secara keseluruhan. Okay, dalam proses perubahan mesti melibatkan beberapa peringkat ataupun berikut dalam ke arah keberkesanan organisasi. Yang pertama adalah tekanan dalaman. Tekanan dalaman adalah proses perubahan bermula sebaik sahaja pengurusan atasan merasakan perlunya tekanan untuk perubahan dari dalam perusahaan. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa masalah yang ketara seperti penurunan dalam penjualan, masalah buruh yang serius dan perolehan tenaga kerja yang tinggi. Untuk yang kedua adalah campur tangan dan riontrasi. Ejen luaran sering dijemput untuk mencadangkan definisi masalah dan memulakan proses membuat organisasi memfokuskannya sekiranya kaki tangan dalam cukup kompeten dan boleh dipercayai, mereka juga dapat menguruskan proses perubahan yang baik. Untuk yang poin yang ketiga adalah diagnosis dan pengiktirafan masalah ya, iaitu ejen dan pengurus perubahan mula mengumpulkan maklumat yang diperlukan dan menganalisis untuk mengenali masalah yang lebih penting dan memberi perhatian kepada satu masalah. Untuk poin ketiga yang seterusnya adalah penemuan dan komited terhadap penyelesaian. Iaitu penting bagi ejen untuk merangsang pemikiran dan juga mengelakkan penggunaan kaedah yang sama atau kaedah yang lama. Penyelesaian dicari dengan mengembangkan alternatif baru dan masuk akal secara kreatif. Sekiranya bawahan mendorong untuk terlibat dalam proses tersebut, mereka akan mengembangkan rasa keterlibatan dan cenderung dan lebih komited terhadap tindakan yang akan dipilih. Untuk pengukuhan yang terakhir adalah pengukuhan dan penerimaan. Sekiranya tindakan didapati diingini ataupun setelah dipuji dengan betul, tindakan itu harus diterima secara sukarela oleh organisasi tersebut. Prestasi yang ditingkatkan harus menjadi sumber pengukuhan dan dengan demikian harus membawa kepada komited terhadap perubahan tersebut. Okey, seterusnya saya Saiful Halimi bin Syafi'i, nombor metrik 266328. Diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi adalah cara yang berkesan untuk melihat organisasi untuk menentukan jurang antara prestasi semasa dan yang diinginkan dan bagaimana ia mencapai matlamatnya. Menurut Cumming dan Worley 2001, diagnosis merupakan satu proses untuk memahami bagaimana sebuah organisasi itu berfungsi serta mendapat
mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk mereka bentuk serta merancang suatu usaha perubahan. Kitaran diagnosis. Tujuan diagnosis adalah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi organisasi dan menentukan penyebabnya sehingga pengurusan dapat merancang penyelesaian. Proses diagnosis organisasi adalah aktiviti pendekatan kesedaran yang kuat dengan sendirinya. Kegunaan utamanya terletak pada tindakan yang ditimbulkannya. Langkah utama kitaran diagnosis merangkumi orientasi, tetapan matlamat, pengumpulan data, analisis atau taksiran, maklum balas, perancangan tindakan, pelaksanaan, pemantauan atau langkah dan penilaian. Kaedah diagnosis analisis organisasi. Terdapat banyak cara untuk menganalisis dan mendiagnosis organisasi dan fenomena. Berikut adalah kaedah yang paling kerap digunakan. Soal selidik, temu ramah, pemerhati, analisis rekod, pekeliling, laporan penilaian dan literatur organisasi lain. Analisis data, keras organisasi dan pelbagai unit. Pasukan petugas dan kumpulan tugas. Bengkel pengenal pasti masalah, penyelesaian masalah, seminar, simposium dan program latihan. Merakam dan memeriksa kejadian kritikal. Metodologi diagnosis. Proses perundingan. Fasa diagnosis organisasi sering disatukan dalam proses OD keseluruhan yang biasanya disebut proses perundingan. Sebagai fasa kedua dalam kitaran perundingan, ini juga merupakan fasa operasi pertama, proses atau kitaran perundingan. Tujuan diagnosis adalah untuk mengkaji masalah yang dihadapi oleh organisasi secara terperinci, untuk mengenal pasti faktor dan kekuatan yang menyebabkan masalah dan menyiapkan maklumat yang dikumpulkan untuk memutuskan bagaimana melaksanakan kemungkinan penyelesaian terhadap masalah yang dikenal pasti. Pemasukan, diagnosis, perancangan tindakan, pelaksanaan dan penamatan. Cabaran dalam diagnosis. Oleh kerana diagnosis adalah proses memahami bagaimana organisasi sistem klien berfungsi pada masa ini dan pemahaman ini membantu dalam menentukan intervensi untuk mencapai hasil perubahan yang diinginkan adalah penting. Seterusnya, nama saya Anas Ahmad bin Buyamin, metrik ID 266521. Saya akan menerangkan berkaitan dengan pelaksanaan intervensi yang berkesan. Intervensi adalah merujuk kepada satu set tindakan-tindakan atau acara-acara yang dirancang secara berurutan untuk membantu organisasi meningkatkan keberkesanan melalui ceratan daripada Cumming and Wally 2001. Intervensi dilakukan untuk meningkatkan organisasi dari kedudukannya sekarang ke kedudukan yang diinginkan, dan untuk mencapai perubahan yang diinginkan, beberapa teknik perlu digunakan. Intervensi yang digunakan di dalam organisasi, intervensi yang paling kerap digunakan dalam organisasi kami adalah berfokus pada orang, fokus peranan, berdasarkan penyelidikan tindakan, berdasarkan maklumat proses dan berdasarkan latihan. Intervensi antara kumpulan, selalunya dua atau lebih kumpulan kerja secara bebas harus menyelaraskan tugas baik secara sementara atau tetap untuk mencapai tujuan organisasi yang diperlukan. Ini dapat menimbulkan perselisihan dan konflik antara kumpulan yang mempengaruhi semangat dan produktiviti kumpulan. Meningkatkan interaksi dan komunikasi antara kumpulan, iaitu peningkatan interaksi dalam keadaan yang baik, meningkatkan perasaan dan sentimen positif. Intervensi proses manusia, interpersonal dan kumpulan. Perkara utama intervensi ini adalah belajar melalui pemeriksaan proses yang mendasari.
Dalam perundingan proses yang bersifat umum untuk intervensi OD, fokusnya adalah lebih secara eksklusif pada diagnosis dan pengurusan proses manusia, interpersonal dan kumpulan. Intervensi perundingan proses merupakan perundingan proses adalah kaedah untuk campur tangan dalam sistem yang sedang berjalan. Dalam pendekatan ini, pihak ketiga yang mahir berunding dan bekerjasama dengan individu dan kumpulan untuk membantu mereka belajar mengenai proses manusia dan sosial serta belajar menyelesaikan masalah yang berpunca dari peristiwa proses. Model perubahan organisasi. Model pengurusan perubahan Levin menyatakan model pengurusan perubahan Levin adalah salah satu model yang paling popular dan berkesan untuk memungkinkan kita memahami perubahan organisasi dan struktur. Model ini direka dan diciptakan oleh Carl Levin 1951 dan masih berlaku sehingga kini. Modelnya terdiri daripada 3 peringkat utama iaitu membekukan, mengubah dan membeku. Beberapa sebab kegagalan perubahan, fokus prestasi yang jelas, kejayaan datang dari hubungan yang erat dan jelas antara harapan perubahan dan hasil perniagaan. Kegagalan datang apabila organisasi terlalu fokus pada aktiviti, kemahiran dan budaya atau perubahan struktur tanpa mewujudkan hubungan yang erat. Strategi menang. Proses dan organisasi berjaya apabila strategi berjalan dengan kuat. Kegagalan berlaku apabila terdapat terlalu banyak kekuatan dan tidak ada kemampuan untuk mendokumentasikan. Sekian dari saya. Saya 266751 Nur Atika binti Muzammil. Kes yang menarik dan mendesak untuk perubahan. Kejayaan berlaku kerana terdapat keperluan yang diterima secara meluas untuk perubahan. Kegagalan berlaku bila tidak ada komitmen yang ditunjukkan terhadap perlunya perubahan. Kriteria perubahan khusus dalam usaha yang berjaya, kriteria prestasi yang mendasari dan keperluan perubahan jelas, didokumentasikan dan tidak dapat dirundingkan. Sekiranya peraturan beralih dan berkembang atau dapat dirundingkan, kegagalan akan berlaku. Perbezaan antara perubahan berdasarkan keputusan dan tingkah laku. Beberapa perubahan boleh diputuskan dengan penyusunan semula, pembelian, pengambilan dan kebakaran. Perubahan lain adalah bergantung kepada tingkah laku, pengembangan kemahiran, proses baru, pelaksanaan accountability baru. Organisasi yang melebihi memutuskan dan kurang melabu dalam perubahan tingkah laku gagal. Keperluan struktur dan sistem. Struktur dan sistem terutamanya perubahan IT mungkin diperlukan untuk perubahan tetapi hampir selalu digunakan sebagai jawapan atau alasan. Ketergantungan yang berlebihan pada struktur dan sistem mengakibatkan kekeliruan dan tenaga yang tersekat dan merupakan teknik yang bagus untuk menghentikan kemajuan. Kemahiran dan sumber yang sesuai. Perubahan yang berjaya sering menuntut kemahiran baru yang sedang dibuat. Memerlukan beberapa tahap sumber peralihan sehingga kemahiran baru berfungsi sepenuhnya. Kekurangan bakat yang betul, kemahiran dan sumber daya terhadap peluang adalah kegagalan tertentu. Namun organisasi secara konsisten mengulangi kekurangan ini. Kumpulan penting yang digerakkan dan terlibat. Organisasi yang berjaya memanfaatkan pengaruh dalaman yang kritikal untuk memperjuangkan perubahan dan secara aktif melibatkan kaki tangan dalam mendorong perubahan tersebut. Melampaui retorik perubahan asas memerlukan cadangan nilai pekerja yang menarik matlamat, alat dan maklumat bersama yang dapat dicapai. Integrasi dan penyelesaian semua inisiatif yang ketat. Perubahan besar pasti memerlukan puluhan inisiatif. Hasilnya adalah cabaran integrasi besar-besaran. Kegagalan berpunca dari projek terpencil tempatan dan global, konflik projek silang, persaingan sumber dan kekeliruan mengenai bagaimana projek dilakukan atau tidak berkaitan. Keupayaan dan kesediaan pemimpin untuk berubah. Batasan dalam sebarang percubaan untuk berubah di peringkat projek, jabatan atau organisasi ditetapkan pada kesediaan pemimpin untuk merangkul dan mewujudkan perubahan tersebut. Apa sahaja tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh ahli pasukan, individu atau kepimpinan menjadi mustahil bagi organisasi.
Okey, terima kasih Puan Nurul. Seterusnya saya Ahmad Ismail bin Muhammad Nazri, nombor matrik 266789 akan halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Satu adalah kekurangan arah strategik. Komunikasi adalah kunci tetapi tidak akan berjaya jika tidak mempunyai arahan atau mesej yang padu. Dari saat mula merancang atau melaksanakan apa-apa jenis perubahan organisasi, jelaskan objektif terlebih dahulu. Fikirkan objektif sebagai peta jalan yang akan membimbing ke destinasi yang anda inginkan. Dengan strategi yang tepat akan meningkatkan peluang anda untuk membeli sehingga ketangan lebih cenderung mengambil peranan produktif berbanding mengganggu dalam proses perubahan. Ubah budaya tahan. Semakin lama proses berada dalam organisasi, semakin banyak kerja yang dilakukan di dalamnya. Status quo sentiasa selesa mewujudkan banyak inersia dalam organisasi. Semasa pelaksanaan perubahan, masalah budaya lain seperti politik, dalaman, kawalan tingkah laku yang buruk dan agenda peribadi mula muncul yang menyumbang kepada budaya tahan perubahan. Untuk mengatasi halangan ini, pemimpin perubahan harus memetakan dengan jelas pihak berkepentingan yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Mereka harus fokus dalam peralihan individu dan juga menjadikan persekitaran kondusif untuk perubahan. Dan kekurangan komunikasi. Pada dasarnya perubahan organisasi yang berjaya benar-benar merupakan latihan komunikasi yang berjaya. Sebenarnya satu kajian telah dibuat dan didapati bahawa satu-satunya sebab terbesar kegagalan organisasi untuk berjaya melaksanakan sebarang jenis perubahan dalam komunikasi yang jelas dan kerap apabila digabungkan dengan ketahanan sebelum jadi pasukan untuk perubahan yang dinyatakan, halangan ini adalah masuk akal. Komunikasi harus menjadi pusat dalam kedua-dua tahap perancangan dan pelaksanaan pengurusan perubahan. Setiap kali projek atau arah baru dirancang, komunikasi harus dimulakan sebelum pelaksanaan atau pelaksanaan yang sebenarnya. Tetapi tetapkan harapan yang jelas, sampaikan garis masa yang berpotensi dan laporkan kemajuan organisasi untuk merancang secara berkala semasa perubahan yang tidak dirancang atau didorong oleh krisis. Menjaga semua orang dalam halaman yang sama adalah penting. Okey, kesimpulannya organisasi boleh beroperasi di bawah pelbagai struktur yang berbeza yang masing-masing punya faedah dan kekurangan tertentu. Perubahan dalam organisasi yang berfungsi di persekitaran ini sering diperlukan ketika persekitaran berubah. Setelah perubahan dibuat, sangat penting untuk melakukan semua tindakan penting untuk menyokong sistem baru. Itu sajalah taklimat atau presentation untuk subjek pembangunan organisasi. Sekian, terima kasih.